Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sekatan kemasukan terak bantuan ke Gaza oleh negara haram Israel menyebabkan kira-kira 40% penduduk di wilayah terkepung itu berisiko kebuluran. Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA berkata penduduk terlibat bergelut dengan kelaparan yang dahsyat. Justru agensi PBB itu mengulangi kesaan supaya gencatan senjata kemanusiaan dilakukan. Bagaimanapun, rejim Zionis makin rakus melancarkan serangan tidak berperi kemanusiaan. Dalam tempoh 24 jam lalu, sekurang-kurangnya 210 terbunuh manakala 360 lagi cedera. Berdasarkan laporan Kementerian Kesihatan Palestin, konflik sejak lebih 80 hari itu telah mengorbankan 21,320 nyawa, manakala 55,603 yang lain cedera. Lebih parah 312 anggota paramedik maut dan 104 ambulans musnah, sementara 23 hospital dan 142 pusat kesihatan lumpuh sepenuhnya. Penceroboh Zionis juga telah menghalau lebih 80% daripada 2.4 juta penduduk Gaza daripada kediaman mereka. Sekurang-kurangnya 200 orang disahkan maut dalam siri serangan kumpulan senjata di Nigeria. Menurut pihak berkuasa, angka itu dijangka terus meningkat. Ia berikutan beberapa lagi mangsa yang mengalami kecederaan serius kini nazak di hospital. Malah masih ramai lagi hilang dan usaha mencari sedang dijalankan. Lelaki bersenjata menyerang 20 komuniti di kawasan kerajaan tempatan Bokos dan Barkin Ladi di negeri Plateau Melayu Sabtu hingga awal pagi Isnin, membunuh penduduk, membakar rumah dan merompak hasil ladang. Dalam kejadian itu, 221 rumah dan 35 motosikal serta kenderaan bermotor dibakar. Presiden Bola Ahmed Tinubu berkata pentadbirannya tidak berhenti mengesan pihak bertanggungjawab dalam serangan itu sehingga mereka ditangkap dan penduduk dapat hidup dengan selamat. 3 lelaki maut selepas kereta dinaiki terjatuh dalam sungai selepas ribut gerit membadai sebahagian besar United Kingdom. Kejadian berlaku di Sungai Es, vampiran Glasdale, utara England pada Khamis. Pasukan bomba menemukan kereta terbabit pada pukul 3 petang. Ketiga-tiga lelaki yang berada dalam kenderaan terbabit sudah meninggal dunia. Ribut dengan angin kencang mencecah 136 km sejam bersama salji dan hujan itu mula melanda sejak Rabu. Keadaan itu menyebabkan pemanduan menjadi berisiko. Selain banyak kediaman rosak, kira-kira 14,000 rumah juga bergelap susulan bekalan elektrik terputus. Lapangan terbang Heathrow juga terpaksa membatalkan 18 penerbangan turut terjejas perkhidmatan kereta api. Keadaan di kawasan banjir di selatan Thailand menunjukkan tanda-tanda pemulihan apabila air mula surut di 3 wilayah terjejas, Narathiwat, Yala dan Patani. Bagaimanapun, bilangan isi rumah yang terjejas terus meningkat mencecah hampir 100,000 di 3 wilayah itu. Ketua Pengarah Jabatan Pencegahan dan Tempatan Bencana DDPM, Chaiwat Juntirapong berkata 93,220 isi rumah di 25 daerah di seluruh Narathiwat, Yala dan Patani terjejas akibat banjir. Narathiwat paling teruk terjejas dengan 62,613 isi rumah di 13 daerah. Manakala Yala 15,457 isi rumah dan Patani 15,150 isi rumah terjejas. Air mula surut di kesemua kawasan. Chaiwat berkata DDPM, Kerajaan Tempatan dan agensi berkaitan sedang menyelaras kerja bagi mengutamakan usaha menyalur bantuan termasuk pembersihan dan perbaikan infrastruktur yang rosak. Presiden Mexico Andrés Manuel López Obrador memaklumkan Amerika Syarikat telah bersetuju untuk memastikan lintasan sepadan yang sah dibuka semasa perjalanan yang bertujuan menangani penghijrahan yang semakin meningkat. Persetujuan itu dicapai selepas López Obrador mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Negara Antony Blinken. Jelas beliau lintasan untuk jambatan kereta api dan sempadan sudah dibuka bagi mengukuhkan perdagangan antara kedua-dua negara. Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk mengadakan mesyuarat tetap bagi menangani peningkatan penghijrahan. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.